Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kelas kali ini cikgu nak ceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah, iaitu salah satu topik daripada bab 5 tingkatan 4 yang keluar untuk state raya tahun ini. Okey, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani pada tahun 628 Masihi, iaitu 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan Nabi berjaya menubuhkan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia. Okey, untuk perjanjian Hudaybiyah ni kamu kena tahu 3 perkara. Okey, 3 perkara ni selalu jadi sasaran untuk kertas 2 SPM. Perkara pertama, kamu kena tahu tentang apakah peristiwa yang menyebabkan berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Okay, peristiwa yang membawa kepada penetraian perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kamu kena tahu isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga, kamu kena tahu apakah kepentingan perjanjian Hudaybiyah. 3 ni, hati-hati. 3 ni kamu kena study dan fahamkan betul-betul. Okey, sekarang kita nak tengok kenapa berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Apakah peristiwa yang membolehkan sebuah perjanjian ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab Quraisy Mekah. Okey, setelah 6 tahun tinggal dan berhijrah di kota Madinah, maka orang-orang Islam rasa rindu nak balik ke kota Mekah. Bukan nak balik terus, rasa rindu untuk melawat sanak saudara, rasa rindu untuk balik melihat kampung halaman, dan Nabi Muhammad sendiri rasa ingin menunaikan umrah di kota Mekah. Umrah bermaksud ziarah. Okay? So, mula-mula kamu kena tahu orang Islam, orang Islam rasa rindu ingin pulang ke Mekah. Ada 3 sebab pulang ke Mekah. Mereka ni rasa rindu sebab yang pertama, mereka nak lawat sanak saudara. Lawat sanak saudara. Yang kedua, mereka rasa sebab Mekah tu adalah tempat asal mereka. Mekah adalah tempat turunnya wahyu. Mekah adalah tempat bermulanya Islam. Maka rasa rindu tu nak balik sangat, nak tengok, nak jemuk, nak ziarah Mekah. Okay? Mekah adalah tempat turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Okay? Mekah adalah tempat asal orang Islam ataupun orang Muhajirin, tempat asal. Okay. Dan Nabi Muhammad sendiri ingin pulang ke kota Mekah kerana ingin menunaikan umrah. Okay. Nabi sendiri ingin menunaikan umrah. Nabi ingin tunaikan umrah. Okay. Maka, cik padan yang ini dulu Maka pada tahun 628 Masihi, pada tahun 628 Masihi, orang-orang Islam Muhajirin tu, orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah tu, yang dikenali sebagai Muhajirin, orang-orang Islam ini berserta dengan Nabi Muhammad SAW bertolak ingin balik ke kota Mekah pada tahun 628 Masihi. Sampai di satu tempat bernama Hudaybiyah. Rombongan orang-orang Islam ini telah disekat oleh orang Arab Quraisy Mekah. Okay? Ketika mereka pulang ni, rombongan orang Islam telah disekat. Rombongan orang Islam disekat. Di mana disekat tu? Di satu tempat bernama Hudaybiyah. Kenapa orang Arab Quraisy menyekat kedatangan atau menyekat tidak membenarkan orang Islam dan Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah? Ini kerana perasaan ego mereka. Telah 3 kali mereka kalah dalam perang menyerang orang Islam Madinah, dan ini menimbulkan kegusaran, ketakutan, dan mereka takut kalau orang Islam ingin menguasai semula kota Mekah. That's why rombongan orang Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW ini disekat dan tidak dibenarkan masuk oleh orang Arab Quraisy Mekah di satu tempat bernama Hudaybiyah.
Okey, untuk menjernihkan keadaan, untuk berbincang secara baik, maka Nabi Muhammad SAW memilih sahabatnya iaitu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan merupakan seorang hartawan Mekah, seorang yang sangat kaya tetapi sangat bersifat baik-baik, suka menderma dan meninggalkan kekayaannya semata-mata ingin berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, untuk mengadakan rundingan, Nabi Muhammad SAW menghantar Uthman bin Affan untuk berbincang. Okay, gariskan ni. Kenapa kena gariskan? Sebab mengenai Uthman bin Affan, mengenai pemilihan Uthman bin Affan oleh Nabi Muhammad SAW ni selalu keluar soalan objektif, iaitu mengapa Nabi pilih Uthman dalam ramai-ramai anggota rombongan tersebut? Kenapa Nabi pilih Uthman? Nabi pilih Uthman kerana dia seorang sahabat yang matang. Okay? Dia juga seorang sahabat yang lemah lembut. Bila nak berbincang dengan orang, tak boleh hantar orang yang panas barat, tak boleh hantar orang yang kasar. Nanti perbincangan tu tak capai kata sepakat. That's why Nabi pilih Uthman bin Affan, sebab dia seorang sahabat yang matang, seorang sahabat yang lembut ketika berbicara. Dan Uthman mempunyai ramai saudara di Mekah. Okay? Kenapa dia ramai saudara? Sebab dia dulu adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya dan mempunyai sifat dermawan. Maka dia mempunyai ramai sanak saudara, ramai orang kenal dan menyukai beliau. Maka sebab tu Nabi Muhammad SAW memilih Uthman bin Affan untuk pergi berunding dengan orang Arab Quraisy bagi membenarkan rombongan orang Islam ini memasuki kota Mekah. Okey, setelah Uthman bin Affan pergi untuk berunding dengan orang Arab Quraisy, 3 hari tak balik. Maka terdengar rumus, terdengar kabar angin bahawa Uthman telah dibunuh oleh orang Arab Quraisy Mekah. Jadi kumpulan orang Islam yang ditahan di Hudaybiyah tadi berjanji ataupun bersumpah setia ingin menuntut bela atas kematian Uthman. Dan ini menakutkan orang Arab Quraisy. Maka orang Arab Quraisy telah menghantar wakil mereka yang bernama Suhail bin Amru. Okay? Orang Arab Quraisy menghantar Arab Quraisy menghantar Suhail bin Amru. Suhail bin Amru untuk berbincang. Okay? Maka dalam perbincangan inilah termeterainya, terbentuknya, terjadinya sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dan Suhail bin Amru yang dikenali sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Okey, Perjanjian Hudaybiyah. So ini adalah peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaybiyah. So kalau ditanya, jelaskan peristiwa, jelaskan rentetan peristiwa yang berlaku ketiga Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Inilah dia peristiwa dia. Okey, perkara kedua, kamu kena tahu apakah isi kandungan Perjanjian Hudaybiyah. Dia ada 5 isi. Tak ingat 5 isi pun tak apa. Bila kamu buat esei, sekurang-kurangnya kamu boleh mampu bagi 2 isi kandungan ataupun kamu bagi 3 isi kandungan. Itu dah cukup. Sekurang-kurangnya ingat 2 isi kandungan. So kalau keluar soalan struktur tentang Perjanjian Hudaybiyah, kalau ditanya senaraikan 2 isi kandungan Perjanjian Hudaybiyah, bermaksud kamu dah selamat. Even though kamu cuma hafal 2 isi. Faham sekurang-kurangnya 2 isi kamu ingat. Okey, perkara kedua ni tentang Perjanjian Hudaybiyah adalah isi kandungan. Okey, isi kandungan Perjanjian Hudaybiyah ada 5. Okey, yang pertama, orang Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW dan orang Arab Quraisy bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, gencatan senjata selama 10 tahun. Apa maksud gencatan senjata ni? Bermaksud orang Islam dan orang Arab Quraisy tidak akan berperang dan tidak akan membantu mana-mana pihak untuk berperang selama 10 tahun. Tu isi kandungan yang pertama ni yang dipersetujui antara Islam dan orang Arab Quraisy Mekah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, okay, orang Islam dibenarkan masuk
dibenarkan memasuki kota Mekah. Memasuki kota Mekah pada tahun 629 Masihi. Perjanjian ini ditandatangani pada 628 Masihi. Tahun tersebut orang Arab Quraisy masih tidak membenarkan orang Islam masuk. Bermaksud orang Islam ni selepas perjanjian Hudaybiyah kena balik dulu ke Madinah. Okey, tahun depan tu, tahun 629 Masihi, barulah orang Islam dibenarkan untuk kembali ke Mekah, sama ada untuk melawat sanak saudara, untuk melihat kampung halaman atau untuk menunaikan umrah. Ingat tu 629 Masihi. Yang ketiga, dia kata mana-mana kabilah puak Arab yang lain, suku Arab yang lain. Sebab orang Arab ni dia banyak suku, dia banyak puak, dia banyak kabilah. Suku Arab yang lain dia bebas memihak. Suku Arab yang lain, suku Arab yang lain bebas memihak. Sama ada mereka ingin memihak kepada Nabi ataupun kepada orang Arab Quraisy Mekah. Mereka bebas memihak. Tiada paksaan. Sebab dalam Islam memang tiada konsep paksaan. Jadi mana-mana suku Arab yang lain yang ingin memihak sama ada kepada orang Arab Quraisy Mekah ataupun kepada orang Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW terpulang kepada mereka. Bebas. Okey. Isi kandungan yang keempat ialah orang Islam Mekah, yang kembali ke Mekah. Dia dah tinggal, dia dah menetap, dia telah berhijrah ke Madinah, kemudian dia kembali ke kota Mekah dan dia rasa dia dah tak nak balik semula ke Madinah, dia rasa dia nak terus duduk dekat Mekah. Maka orang Islam, bukan orang Islam Mekah, orang Islam Madinah lah, untuk elakkan kamu keliru. Orang Islam Madinah yang kembali ke Mekah dan tidak ingin pulang semula ke Madinah, maka mereka tidak perlu dipulangkan, mereka tidak perlu mendapat keizinan. Maksud dia macam ni, orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah, kemudian mereka dah tinggal di Madinah, kemudian bila mereka rasa nak balik semula ke Mekah dengan kebenaran yang dibawa oleh orang Arab Quraisy Mekah ni, jika mereka kembali ke Mekah, mereka tak ingin balik semula ke Madinah, maka mereka tidak perlu dipulangkan. Nabi kata tak perlu. Dia nak stay dekat Mekah, dia tak mau balik dah ke Madinah, never mind, tidak perlu dipulangkan. Okey? Tidak perlu dipulangkan. Okey, nampak tak ni? Nampak. Okey. Isi kandungan yang kelima. Cuba sambung kat sini. Yang kelima. Orang Mekah yang ingin mengikut Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah tanpa izin penjaganya, maka Nabi kata tak boleh, perlu dipulangkan. Okey, orang Mekah, yang ingin ke Madinah tanpa persetujuan penjaga atau keluarga dia, perlu dipulangkan. Okey, nampak tak? Syarat perjanjian yang keempat, dilima dan kelima ni dianggap macam seolah-olah tidak adil bagi orang Islam. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempertikaikan keputusan ni. Dia kata, wahai Nabi Muhammad SAW, kenapa jika orang Islam Madinah kembali ke Mekah, maka dia tidak perlu dikembalikan semula ke Madinah? Kenapa? Dan kenapa orang Mekah yang ingin ikut kita balik ke Madinah tanpa pengetahuan, tanpa izin penjaganya, kita perlu pulangkan? Sebabnya Nabi berfikir, Nabi ni seorang pemimpin yang bijak, berfikir di luar kotak. Dia bagi tahu bahawa jika orang Islam Madinah dah pulang ke Mekah dan dia rasa dia tak nak kembali semula ke Madinah, never mind, tidak perlu kembali. Sebab apa? Sebab Nabi tahu yang orang Islam Madinah ni dia mempunyai keimanan yang sangat kuat. Maka Nabi berharap apabila dia pulang ke Mekah, maka dia dapat menyebarkan Islam di Mekah. Yang ini orang Mekah yang hendak ikut Nabi
ke Madinah tanpa izin penjaga, tanpa pengetahuan ibu bapa dia. Maka Nabi kata tak boleh, perlu dipulangkan semula kepada penjaganya. Kenapa Nabi buat macam ni? Sebab bagi Nabi, Islam ini tiada konsep paksaan. Okay? Bermaksud sesiapa yang nak masuk Islam, hendaklah dengan rela hati, dengan persetujuan, tanpa paksaan. Nampak Nabi menunjukkan sifat Nabi seorang pemimpin yang bijak dan mengamalkan sifat toleransi, mengamalkan sifat kebijaksanaan, di mana dia menunjukkan bahawa Islam bukan satu agama yang dipaksa. Okey. So, perkara pertama tentang perjanjian Hudaibiyah iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah kamu dah tahu. Perkara kedua iaitu isi kandungan perjanjian Hudaibiyah kamu dah tahu. Dan perkara ketiga yang kamu perlu tahu untuk tajuk perjanjian Hudaibiyah ini adalah kepentingan perjanjian Hudaibiyah. Okey, cikgu padam kat sini, kita akan buat kat sini. Apakah kepentingan perjanjian Hudaibiyah? Ini perkara yang ketiga. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah. Okey. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah ni kamu boleh tengok kat sini. Tengok kat sini kamu dah boleh reka-reka tentang kepentingan dia. Pertama, okey, kepentingan yang ni perkara ketiga C lah. Okey, cikgu nak bezakan. Kepentingan yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun ini membolehkan Islam dirangka penyebarannya secara lebih aman damai. Sebab apa? Tidak akan lagi berlaku perang. Tidak akan lagi tercetus perang. Sebab dah buat perjanjian siap-siap dengan orang Arab Quraisy bahawa orang Islam dan orang Arab Quraisy tidak akan berperang, tidak akan membantu orang lain berperang selama 10 tahun. So, kepentingan yang pertama, tempoh gencatan senjata. Okey, tempoh gencatan senjata membolehkan Islam disebar secara aman. Membolehkan Islam disebar secara aman. Tanpa sebarang peperangan, tanpa sebarang gangguan daripada orang Arab Quraisy Mekah. Okey, kepentingan yang kedua, kalau kamu boleh ingat, 3 kepentingan pun dah bagus. Okey, kepentingan yang kedua, orang Islam dapat memasuki kota Mekah, dapat melawat sanak saudara, dapat kembali semula ke kampung halaman, dapat menunaikan umrah pada tahun berikutnya. So, kepentingan yang kedua, orang Islam, okey, dapat kembali ke Mekah pada tahun 629 Masihi. Kepentingan yang kedua. Kepentingan yang ketiga, bila Nabi buat satu perjanjian, maksud dia benda tu dibuat secara black and white, secara bertulis, secara nyata, maka menunjukkan Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang bijak sebab buat satu perjanjian yang boleh membuktikan sesuatu perkara di belakang hari. Kalau kita cakap mulut saja, benda tak boleh jadi bukti. So that's why perjanjian ini menunjukkan Nabi seorang pemimpin yang bijaksana, menunjukkan ketokohan Nabi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Okey, menunjukkan ketokohan Nabi sebagai pemimpin. Okey, ada lagi yang kamu boleh buat. Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan dasar toleransi dalam Islam. Tiada paksaan. Nampak tengok pada perjanjian yang keempat dan kelima ni, tiada paksaan kepada orang Arab Quraisy untuk memeluk Islam. Menunjukkan dasar toleransi dalam Islam. Kalau kamu nak tambahlah. Okey, cikgu bagi kat kamu setakat 3. Okey dah tu. So, mengenai perjanjian Hudaibiyah ni, kalau keluar soalan kebat, sebab ni perjanjian kan, jadi kalau keluar soalan kebat, dia boleh tanya pada kamu, apakah kepentingan sesebuah perjanjian terhadap sesebuah negara? Maka kamu jawablah, ataupun apakah kepentingan perjanjian? Kamu jawab, perjanjian merupakan satu dokumen bertulis yang secara nyata untuk membuktikan sesuatu perkara. Kedua,
perjanjian menunjukkan bahawa tidak akan ada pihak yang akan melanggar isi kandungan perjanjian, dan jika isi kandungan perjanjian dilanggar, maka sesuatu tindakan atau hukuman boleh diambil. Yang ketiga, perjanjian menunjukkan persefahaman dua pihak dalam memutuskan sesuatu perkara atau dalam menunjukkan persetujuan terhadap sesuatu perkara. Yang keempat, perjanjian membolehkan sesuatu perkara dirunding secara baik tanpa peperangan, tanpa pertelingkahan, tanpa sebarang perebutan kuasa. Okey, cikgu dah bagi kepada kamu 4 jawapan soalan kebat jika ditanya apakah kepentingan perjanjian ataupun apakah kepentingan sebuah perjanjian terhadap kita atau terhadap negara atau terhadap masyarakat. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey kelas, terima kasih. Cikgu harap kamu faham, dan kalau boleh bantu cikgu sedekahkan ilmu ni, share kepada kawan-kawan kamu yang calon SPM tahun ni, sebab kurangnya masa untuk kamu pergi ke sekolah, kurangnya masa untuk cikgu kamu buat revision dengan kamu. Cikgu harap kamu dapat sedekah, bantu cikgu sedekahkan ilmu ni seberapa ramai kepada calon SPM tahun 2020 ni. Okey kelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.